Dan Assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar tuan-tuan puan-puan? So ramai yang sekarang ni rasa agak nervous sejak Nancy Pelosi, speaker House of Representative dekat US ni, dia buat lawatan ke Taiwan. Dan ramai yang sekarang tertunggu-tunggu, adakah China akan menyerang Taiwan? So topik video hari ini adalah apakah kesan yang akan dialami oleh cryptocurrency, market cryptocurrency sekiranya China melancarkan serangan terhadap Taiwan. Okey, dan lagi satu benda yang saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan, kenapa Nancy Pelosi ni pergi lawat juga Taiwan. Walaupun nama dia adalah lawatan Asia, tapi semua tahu main thing adalah dia nak lawat negara Taiwan. Okay, so kita nak tahu kenapa. Okay, so ada banyak reason dia lah, tapi saya ada pandangan saya kenapa Nancy Pelosi ni dia beria-ia ataupun berdegil nak buat lawatan dekat Taiwan. Walaupun dia tahu antara kesan selepas dia buat lawatan dekat Taiwan adalah kemungkinan besar China akan menyerang Taiwan. Okey, so sebelum kita bincang tentang topik utama malam ni, saya nak tengok sedikitlah carta Bitcoin. Okey, so carta Bitcoin, kalau kita tengok sekarang ni Bitcoin dia masih dalam keadaan bear market. So kalau kita tengok on a larger time frame, dia masih bergerak downtrend. Okey, cumanya sekarang ni untuk fasa sekarang ni sejak dia drop dari harga 30 ke 17,000 hari tu, sejak bulan Jun dia mula menunjukkan sedikit kenaikan lah, sebab tak ada benda-benda besar yang berlaku, tak ada benda-benda besar yang mengejutkan market cryptocurrency. Sebab sebelum ni isu Luna, lepas tu isu Celsius. So isu-isu yang berkaitan dengan kripto ni boleh memberi kesan kepada market kripto. Sebab apa? Even macam Luna pun bila ada isu dia jual lebih kurang 80,000 unit Bitcoin. So kalau letak sebanyak Bitcoin ke dalam exchange ataupun dalam pasaran, sudah tentu akan memberikan kesan dan harga boleh turun. Okey, so kalau kita tengok sekarang ni pergerakan dia memang dia sedang melakukan kalau saya buat satu lagi channel, trend channel ni, di mana channel ni menunjukkan Bitcoin sedang bergerak upward lah. Okey, tetapi Bitcoin masih struggle nak break 24,000. Itu adalah hakikat. Bila dia pergi dekat 24,000, dia tak bentuk body yang solid, dia hanya berbentuk wick, ekor yang panjang. So ini menunjukkan dia tak ada kekuatan untuk break, untuk push up 24,000 ataupun 24,500 lah, kalau kita tengok betul-betul. Okay, so most likely benda ni boleh jadi bear flag tuan-tuan puan-puan. Dia boleh macam ni, dia naik, dia turun balik, boleh jadi juga. Okey, tak ada tak ada kemungkinan perkara ini tidak akan terjadi. Okey, so sekarang ni kita kena tengok adakah kalau dia nak bergerak ke atas kan, kalau let's say kita kata bear flag ni tak valid, then dia kena break this particular trend line ni. Dulu dia cuba break, dia pergi sampai 47,000, lepas tu dia drop. Sekali lagi dia perlu break, which is sekitar 30,000 lah. Saya bagi 30,000. Kalau dia dapat break 30,000, then kita boleh tengok ada berlaku reversal terhadap downtrend ni. Okey, dan mungkin bear market itu semakin kurang lah efek dia, ataupun mungkin bear market tu semakin hilang. Okey, tapi buat masa sekarang dia masih berada pada tahap harga 22,000. Dan kalau kita tengok sekarang ni pun, yang ni pun kalau tengok RSI ni, ni saya buat modify punya RSI, dia memang sedang bergerak ke bawah. So most likely dia boleh bergerak ke bawah. Sebab apa? Sebab yang ni pun dia dekat wick. Okay, so line merah ni adalah resistance zone. So persoalan sekarang ni, adakah Bitcoin akan jumpa support level yang baru? Boleh jadi support level baru dekat 22,000 ni, dan dia boleh buat kenaikan lagi, ataupun support level adalah sekitar dekat kawasan ni, which is 20,000. Okay, so ada dua level lah kita kena tengok, iaitu dekat 22,000, lagi satu dekat 20,000.
And then kalau dia pergi 20,000, kita kena tengok adakah dia akan break this particular channel. Kalau dia mula break this channel, then kemungkinan besar Bitcoin sedang buat bear flag lah. Tetapi kalau dia pergi dekat level ni and then dia buat rebound balik ke atas, then kita boleh letak sedikit harapan untuk dia break dia break level ni dan dia break level ni lah. Okay, so far nampak seolah-olah dia bergerak ke atas dengan perlahan, itu isu dia. Turun laju, naik balik sekarang perlahan. Okay, so itu adalah sedikit overview lah on Bitcoin punya pergerakan. Ethereum pun sama juga. So macam saya bagi tahu dalam video yang lepas, market kripto sekarang ni dia bergerak banyak, bergerak ke atas. Antara sebabnya adalah hype yang bersandarkan kepada Ethereum merging, di mana Ethereum bakal tukar dari proof of work kepada proof of stake dan dia akan jadi Ethereum 2.0. So hype tu sedikit sebanyak membantu untuk Bitcoin buat kenaikan jugalah. Tetapi Ethereum waktu puncak hype tu dia pergi sampai 1,700, sekarang dia dekat 1,600. So maksudnya market sekarang akan menunggu Ethereum pada bulan September, bulan depan lah, adakah merging itu akan berlaku. Tetapi hakikatnya tuan-tuan dan puan, pihak Ethereum Foundation dia tak bagi satu tarikh yang tetap. Ini market sendiri ataupun komuniti sendiri letak satu date, iaitu pada 19 September kalau saya tak silap. Okay, so tarikh itu mungkin akan berlaku merging ni, ataupun merging ini tidak berlaku dan akan ditunda lagi. Ada possibility untuk ditunda. So ada yang tanya, kalau saya nak stake Ethereum dekat Lido Finance okey tak? So pada pandangan saya, kalau nak stake tak ada masalah, tapi always beware, tidak semestinya Ethereum merging tu akan berlaku pada bulan September. Ada possibility merging itu akan ditangguhkan. So once you dah stake, then tiba-tiba nak guna Ethereum tu tak dapat. Okay, so itu make sure tuan-tuan puan-puan fahamkan part tu lah. Dan on the Ethereum punya pergerakan pun sama juga, dia bergerak dalam channel ni lah. Cumanya sekarang ni dia dah pergi ke 1,600 ni towards the end of the channel. Saya nak tengok adakah dia akan break channel ni dan bergerak ke bawah, ataupun dia boleh buat pergerakan ke atas. Tapi kalau saya tengok pattern ni seolah-olah membentuk head and shoulders lah. Pattern ni kan, ni tak tahulah, mungkin dia buat macam ni and then dia drop. Boleh jadi nampak seakan-akan ada possibility untuk pattern head and shoulders, which is bearish pattern. Okay, so ini adalah sedikit overview on Ethereum pula. Okey, dan lagi satu benda yang sangat-sangat penting saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan adalah make sure tuan-tuan puan-puan tengok pergerakan dolar, sebab kita kena faham bila dolar kuat, aset seperti kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dia akan bergerak ke bawah. Dan bila USD ni jatuh drop dengan banyak, then kita boleh jangkakan harga kripto akan start naik balik dengan mendadak lah. Okey, dan buat masa sekarang, yes, hari tu dia start drop kan, so ramai yang ingat USD tengah drop dan sebagainya. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, ini kita boleh kata sebagai retrace. Sebab apa? USD ni so far lah sejak awal tahun ni memang bergerak dengan lancar dalam channel ni. So saya buat channel yang bergerak ke atas, upward channel ni ataupun rising channel ni, dia memang bergerak dalam channel ni lah. Bila dia pergi dekat ni, dia turun, tapi dia tak break sangat, lepas tu dia naik balik. Kali kedua perkara ini berlaku sekarang. So di mana dia dah max out sampai $109 pada bulan Julai, bulan lepas tu dia start turun. Dekat lepas pertengahan bulan Julai dia turun sampailah awal bulan Ogos, paling bawah dia turun pun 104. Saya pun tunggu kod-kod lah kan, dia boleh turun balik sampai 100. Dan kita boleh kata USD dah jadi makin lemah dan kripto mungkin boleh break dia punya resistance. Tetapi USD tidak mengalah. USD tidak mengalah dan dia buat satu lagi pergerakan ke atas lah. So boleh jadi dia boleh reach sampai $110. $110. Boleh jadi dia pergi kan, dan pergi $110. Kalau pergi $110 dan masalah jugalah. Sebab apa dia boleh pergi $110? Sebab sekarang ni pihak Bank Negara US sedang buat kenaikan interest. So bila kenaikan interest berlaku, maksudnya supply USD ni dikurangkan ataupun dihentikan lah. So dia tengah drive demand untuk dia punya mata wang. So that's why dia punya harga akan
naik. Okay, so most likely lah kalau tengok dekat pattern ni mungkin dia akan naik sampai $110. Okay, tetapi benda ni semua bergantung kepada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak US. Kalau dia dah stop buat kenaikan kadar faedah dia, dan kemungkinan besar mata wang US ni dia akan max out sampai 110 macam tu, and then dia boleh turun balik ke bawah lah. Okay, sebab kalau dia drop, then kripto akan naik. Inilah bukti dia. So nampak kan, waktu dia tengah drop ni, waktu itulah Bitcoin naik, pasaran saham naik dan sebagainya. Okay, so ini lebih kurang overview on Bitcoin, Ethereum dan juga mata wang USD, sebab tiga-tiga ni bersangkut paut antara satu sama lain buat masa sekarang. Okay, so yang kita nak bincang sekarang ni adalah ni first time, jarang nak guna utusan punya ni kan, sebab selalu Malaysia punya media cover lambat. Tapi kali ni kita nak tahu, adakah bila Taiwan diserang oleh China, pasaran kripto akan tergugat? Okay, so untuk yang ni saya tengok, okay, dalam artikel ni dia ada bagi tahu. So Edward Moya ni dia dari from Wanda lah. Okay, dia penganalisis pasaran kripto. So dia kata mata wang kripto juga akan terjejas. Okay, so jawapan dia yes, dia akan terjejas kerana ketegangan terhadap lautan Speaker Dewan Rakyat Pelosi ke Taiwan mungkin menjejaskan selera risiko dan boleh menyeret kripto ke paras yang lebih rendah. So dia bagi tahu dari perspektif market sentiment. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, kita kena fahamkan di mana China ni dia adalah ekonomi kedua terbesar di dunia. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah Taiwan adalah kita panggil manufacturing ni apa? Pengilang. Pengilang semikonduktor yang antara yang terbesar di dunia lah. Okay, so Taiwan. So dekat sini pun dia based on syarikat TSMC, which is Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Okay, so ini adalah lagi satu fakta. So kalau dua negara ini bertembung, China dia basically adalah ekonomi dia grow sebab productivity. China ada banyak masalah tuan-tuan puan-puan. Kalau nak huraikan satu demi satu memang kena buat satu video yang lain. Tetapi China dalam masalah yang besar, masalah dalaman. So kalau dia nak berperang lagi, so dia akan tambah lagi masalah lah. Dan kedua, Taiwan pula dia basically tengah fokus on business as usual. Kalau dia kena serang, sudah tentu Taiwan terpaksa menghentikan pengeluaran ataupun penghilangan semikonduktor. So apa akan jadi? Supply akan kurang. Bila supply akan kurang, demand memanglah banyak, sebab bila kita kata semikonduktor ni dia melibatkan computer chip, melibatkan graphic card, dia basically adalah kita panggil barang yang related to teknologi. Sekarang ni kita semua perlukan teknologi untuk meneruskan kehidupan. Phone lah, komputer lah, mesin lah, apa-apa. Semua ni perlukan chip or semikonduktor. So kalau benda tu jadi kurang, dia akan memberikan kesan. Okay, dan kita kena faham Bitcoin ni dalam waktu bear market ni dia menjadi aset berisiko ataupun orang panggil risk asset seperti saham. So itulah hakikat Bitcoin. So another thing is, kalau konflik ini berterusan, China dia serang Taiwan dan let's say dia jadi konflik yang berterusan macam Russia dengan Ukraine, then of course US kemungkinan besar akan buat sekatan ekonomi. Dia tak adalah nak serang dan sebagainya, sebab kita kena faham tuan-tuan puan-puan, di mana bila dua negara besar bertembung selepas penciptaan teknologi tenaga nuklear, most likely diorang takkan bertembung secara direct, sebab kalau dua-dua guna nuklear teknologi dan sebagainya, habis dua-dua akan rugi, and at the end of the day akan ada negara tiga yang akan jadi kuasa besar. So diorang tahu kalau diorang buat macam tu, diorang menghancurkan antara satu sama lain, sebab sekarang ni adalah zaman nuklear, bukan zaman dulu perang pakai pedang dan sebagainya. Okay, sebab kalau nuclear war memang dahsyat lah dia punya kesan. So most likely bila jadi macam ni, negara China serang negara lain, US dia tengok member kena serang, dia buatlah sekatan ekonomi dan sebagainya, sebab dia takkan nak serang secara direct. Okay, sebab China pun dia ada kuasa ketenteraan dia yang sendiri. Okay,
So itu yang dia akan buat. So kalau dia makin buat sekatan ni, dia akan affect global supply chain dan sebagainya. Okay, so yang tu pun akan memberikan kesan kepada market kripto. Dan lagi satu perkara penting kita kena faham, kalau kita sebut tentang Bitcoin basically orang buat mining guna mesin mining lah, nak secure the network Bitcoin dan sebagainya. So activity mining kripto, especially macam Bitcoin yang guna proof of work dan even Ethereum yang guna proof of work buat masa sekarang ni lah, okay, sebelum dia pergi proof of stake, buat masa sekarang ni Ethereum guna proof of work juga, akan terjejas sebab ada yang buat mining guna graphic card, GPU dan sebagainya. So kos ni akan jadi semakin tinggi, peralatan untuk buat mining pun akan menjadi semakin tinggi sebab bila buat mining ni tak semestinya beli mining machine, mungkin kena beli benda-benda lain untuk support the mining activity. Okay, so benda-benda ni semua akan meningkat dan Bitcoin miners atau crypto miners akan pening kepala sebab dah lah diorang ni ada banyak masalah sebab sekatan daripada kerajaan dan sebagainya, diorang kena relocate dan sebagainya, modal tak dapat balik, lepas tu Bitcoin pula tengah down, nak jual pun tak dapat profit banyak. Lepas tu sekarang ni dengan isu yang menyebabkan kos untuk mining jadi semakin meningkat dan lagi pening all these miners. Maybe ada certain miners dia terpaksa tutup kedai, dan maybe miners yang baru nak masuk pun dia akan fikir dua kali sebab dia tengok alamak, harga graphic card ke atau harga Bitcoin mining machine ni dah makin meningkat. So benda-benda ni akan menjejaskan aktiviti mining on crypto lah. Okay, dan even kalau bukan aktiviti mining pun, of course bila crypto ni of course kita perlukan phone, kita perlukan komputer. So kalau kos-kos ni meningkat, in a way dia akan effect jugalah cryptocurrency. Ini adalah effect dari sudut bukan market. Ini dari sudut effect terhadap teknologi crypto tu yang tersendiri. Although effect ni bukan effect yang permanent, tetapi dia boleh memberikan kesan jangka pendek on crypto lah. Okay, so ini in terms of teknologi punya ni lah. Okay, so inilah efek yang tuan-tuan puan-puan kena fahamkan akan berlaku sekiranya China menyerang Taiwan. Okay, so ada lagi satu persoalan yang mungkin ramai yang nak tahu juga. Kenapa Nancy Pelosi ni dia beria-ia lah, terkinja-kinja nak lawat Taiwan. Okay, sebab lawatan dia bukan lawatan yang macam murah. Ambil flight dekat negara dia, naik flight, lepas tu pergi dekat Taiwan, sembang-sembang, ambil gambar, balik. Tak, dia dengan dia punya nak pergi Singapore lah, datang Malaysia lah, lepas tu pergi Taiwan lah, dengan dia bawa dia punya escort dia, escort military semua tu, itu semua menelan kos perbelanjaan yang besar tuan-tuan puan-puan. Okay, so duit tu of course duit daripada rakyat dia lah, rakyat US. Sebab tu rakyat US ada yang marah, kenapalah dah lah ada banyak masalah, inflasi dan sebagainya, kenapa time-time ni kau nak pergi lawat dekat China dengan kos perbelanjaan yang besar dan at the same time menimbulkan kemarahan China. Okay, so remember one thing tuan-tuan puan-puan. Okay, kita jangan jadi naif. Nancy Pelosi ni adalah ahli politik. Suami dia pula adalah kita panggil trader lah, bukan trader, investor. Okay, investor or related to business investment. Okay, VC and all those kind of thing lah. Dia buat perniagaan lah. Nancy pula ahli politik. For sure akan ada conflict of interest sebab husband and wife. Okay, so apa yang berlaku ni adalah suami Nancy Pelosi ni, sebab dia menjual sebanyak 4 million lah worth of Nvidia stock. Okay, so Nvidia stock ni sangat-sangat bersangkut paut dengan chip komputer dan juga software lah. So dia company yang related to computer chip dan juga software. Okay, so Paul Pelosi, which is suami nenek Nancy ni, dia pun pada Julai 26 dia jual lah dia punya pegangan saham, dan dia recorded loss dalam 341 juta, which is for him is a money that dia afford to lose. Okay, tapi untuk kita nampak wah besar kan, untuk dia tak ada hal lah. Okay, celah gigi je. Okay, so benda ni dia buat di kala berlakunya kelulusan akta yang dipanggil Semiconductor Bill. Okay, bill yang dipanggil CHIPS Plus Act ataupun CHIPS for America Act.
Okey, so bil ni diluluskan lah selepas dah melalui Dewan Senat dan juga Dewan Dewan Rakyat dia lah. House ni Dewan Rakyat lah, okey, dalam bahasa kita. Okey, so bil ni dia akan bagi grant, dia akan bagi tax credit dan juga insentif-insentif lain kepada syarikat yang nak buat manufacturing semiconductor di US. So ini is one of the reason kenapa nenek Nancy nak pergi dekat Taiwan, sebab Taiwan ni adalah manufacturer semiconductor. Okay, and dia US ni sangat-sangat mengharapkan negara lain in terms of semiconductor. Okay, and lagi satu, Nvidia, walaupun Nvidia ni syarikat daripada US, dia hanya design chip tu, tetapi in terms of manufacturing ni dia tak buat. So most likely bil ni dia tak adalah bagi benefit sangat dekat Nvidia. Mungkin ada company lain yang akan datang on the manufacturing punya part. Okay, so ini adalah reason kenapa dia buat benda ni. Sebab kalau kita tengok yang ni yang saya highlight ni, semiconductors ni dia boleh, macam saya kata lah, guna untuk macam-macam benda. Kalau benda tu melibatkan peralatan teknologi, kena ada semiconductor. Okay, dan US ni dia mengharapkan negara luar untuk dia punya semiconductor lah. Okay, dan kalau kita tengok, dia kata sejak 3 dekad yang lepas, dia punya production jatuh daripada 37% kepada 12%. So US ni makin lama dia makin nak jadi producer. Dia tak nak harapkan negara lain, sebab antara negara kalau semiconductor ni adalah Taiwan lah. Okay, so maybe perbincangan nenek Nancy dengan Taiwan ni adalah towards this part. Sebab dia kata okay, kau ada syarikat yang TSMC ni, so why not buka dekat US, mungkin kita boleh support. Itu mungkinlah dia punya perbincangan. Okay, walaupun kalau kita baca Twitter Nancy Pelosi, dia kata demokrasi lah, human right lah, apa itu semua wayang. Itu semua adalah ayat ahli politik, ayat ahli politik US. Okay, ayat ahli politik US, tu wayang. Tetapi the thing is adalah sebab business. Nancy buat ni adalah untuk perniagaan dia, sebab husband dia ada pegangan saham yang related to semiconductor. Okay, so dia perlu mungkin dia offer dekat Taiwan this kind of offer. That's why Taiwan pun boleh terima dia, walaupun dia tahu dekat belakang China tengah marah nak serang dia. Okay, sebab apa? Sebab bila akta ni diluluskan, US boleh produce diorang punya own semiconductor ataupun chip komputer ni. Okay, sebab dia dah drop dari 37 ke 12, so dia kena buat sesuatu untuk tarik. Sebab masalah yang akan timbul lah kalau Taiwan kena serang is bila Taiwan stop producing semiconductor, US pun akan sangkut juga. US pun akan sangkut juga, and even China pun akan sangkut jugalah. So tak tahulah China dia punya timbang tara dia macam mana, dia nak serang ke ataupun tak kan. Tetapi bagi US in a long term, kalau dia nak harapkan Taiwan, dia takut maybe China boleh jajah Taiwan ke dan sebagainya. So that's why dia cepat-cepat pergi Taiwan, mungkin dia bagi offer. Okay, of course bukan dia nak bawa Taiwan pergi US, dia nak bawa syarikat dekat Taiwan dengan kepakaran dia buat production dekat US. Sebab dia tahu in the long run dia tak boleh nak sustain kalau harapkan Taiwan yang duduk sebelah dengan China. Okay, this is one of the reason kenapa Nancy pergilah. Okay, so ada yang mungkin tertanya-tanya, kenapa Nancy yang kena pergi, kenapa bukan orang lain dan sebagainya, kenapa bukan Biden sendiri pergi ke, atau timbalan vice president pergi dan sebagainya. Kenapa Nancy? Sebab walaupun ni untuk production semiconductor di US dan sebagainya, maybe orang lain boleh pergi, but why Nancy yang nak pergi sangat? Ini adalah sebab yang kedua. Sebabnya adalah kuasa, tuan-tuan puan-puan. Okay, kita kena faham pilihan raya dah dekat. Okay, pilihan raya di US. Dekat Malaysia saya tak tahu. Tapi dekat US dah ada tarikh which is on November lah. Okay, so ini adalah sebab yang kedua, pilihan raya. Okay, sebab apa? Nancy ni dia ada jawatan speaker. Dia adalah speaker untuk Dewan Rakyat. Dia tak nak hilang jawatan tu. Dan bila Nancy yang pergi, ramai yang kata, tengok perempuan pun
berani, perempuan pun berani nak berhadapan dengan China. Yes, ada yang marah-marah lah, apalah kan, tetapi ada yang tengok bila Nancy pergi dengan bawa squad jet dan sebagainya, dengan ugutan lah China akan menyerang Nancy dan sebagainya, Nancy kata saya akan pergi juga kan. So bila dia buat movement macam tu, itu adalah movement politik. Orang tengok US ni tak gentar dengan cabaran daripada China. So Nancy boleh gunakan sentimen tu untuk dia punya political mileage. Sebab kita kena faham, kalau suami dia nak buat duit yang banyak, Nancy kena jadi speaker dekat Dewan Rakyat. Dia kena ada position dalam politik. Kalau tak, susah suami dia nak buat insider trading dan sebagainya. Sebab bila dia ada kuasa, dia buat insider trading ke, nak suami dia mabuk langgar orang sampai mati, tak ada masalah, dia boleh settle. Okay, so kita kena tengok in terms of bagaimana kalau midterm election datang. Okay, saya sambung cerita Nancy kejap lagi. Saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan, midterm election yang dijangka berlaku pada November ni, kalau berlaku, kalau kita tengok dari sudut sejarah, apa efek dia dekat market. Benda ni penting. So ini adalah sejak tahun 1931, ini adalah data yang dikumpul bila berlaku midterm election. Sebab midterm election selalunya berlaku selepas bulan September lah. Okay, bila berlakunya the election year ni, dia tahun election year tu usually market macam ni, yang warna biru ni, market nampak macam bergerak sideways ataupun jatuh. Ni nampak negatif, memang nampak macam loss. Tetapi bila settle election, bila election tu dah settle, then market akan mula meroket. Okay, mula meroket. Cuma ni saya tak pasti adakah ni election pada bulan Ogos ataupun dia start bulan September, Oktober ni dia akan start naik. Okay, tetapi apa pun kita boleh jangkakan pada suku akhir tahun ini, lepas settle election year ataupun towards the election year, market mungkin akan naik tuan-tuan puan-puan. Okey, yang warna merah ni adalah waktu biasalah. Kalau waktu biasa dia akan buat kenaikan awal Mei, Jun, Julai, dia dah buat kenaikan, and then waktu Ogos sampai Oktober dia tak naik sangat, and then akhir tahun dia akan naik. Tetapi on election year dia akan pendam. Kenaikan tu macam kena pendam, lepas Oktober zap dia akan naik. Okey, so ini apa yang berlaku sejak tahun 1931. So kalau kita tengok data sejarah ni, dan kalau sejarah mungkin berulang, then kita boleh jangkakan market untuk naik menjelang dekat-dekat election sampai habis election tu lah. Okey, yang lagi satu ni pun dia kata monthly volatility. So volatility ni adalah tak tahu nak cakap dalam bahasa Melayu macam mana, pergerakan dia lah, pergerakan yang rancak. Even dia naik atau turun, waktu tu memang dahsyat lah volatility. Okey, so yang warna biru ni adalah during election years. Kalau kita tengok waktu-waktu lain dia tak naik sangat, tetapi lepas Ogos, September, Oktober ni memang dia punya volatility ni spike lah. Volatility sangat-sangat tinggi bila dah dekat dengan election. Okey, waktu lain bila tak ada election, tahun yang tak ada election, tak ada nampak sangat lah dia punya volatility. And then lagi satu, ini pula in terms of pulangan, return for 1 year lah. Okay, ni S&P 500 index, semua ni dia relate dengan stok. Dan kenapa saya tunjukkan benda ni tuan-tuan puan-puan, sebab buat masa sekarang pasaran kripto sangat-sangat following ataupun dia sedang ikut S&P 500. Okay, so kalau S&P 500 buat benda yang ni juga tahun ni, most likely kripto pun akan buat benda yang sama. So ni dia tengok dari tahun 1951 setiap 4 tahun lah, setiap 4 tahun akan berlaku midterm election. Dan kita boleh tengok dia punya kenaikan dia memang banyak lah, 16%, 33% dan sebagainya. Okay, on average average ni dia ambil kalau waktu midterm election 15.1% lah. Ini adalah pulangan untuk setahun, purata pulangan sejak tahun 1950 sampai 2019. Okay, but of course lah tahun-tahun macam 2014, 2010 ni tak berapa banyak. Okay,
Tetapi kalau ambil contoh waktu-waktu lain yang tak ada midterm election, pulangan dia 7%. Maksudnya waktu midterm election ni pulangan dia hampir 2 kali ganda. Okey. So tahun ni tak pasti adakah dia akan ikut macam tahun 1954 lah, 1970 ke, ataupun ikut macam tahun 2010 2011 whereby kenaikan dia sikit je, ataupun macam tahun 1986 sikit je, 1.1%. Okey. So dia boleh jadi banyak, boleh jadi sikit. Okey. So ini tak ada apa sangat lah. Okay, and lagi satu data yang saya nak tunjukkan juga dekat tuan-tuan puan adalah ni average market return during a presidential term. So setiap kali presiden US punya term ni, diorang akan duduk selama 4 tahun lah, dan lepas 4 tahun akan ada election. Maximum 8 tahun. Diorang tak boleh stay lebih daripada 8 tahun. Okay, so tapi setiap 4 tahun diorang kena hadap presidential election. Okay, so untuk 4 tahun presidential election ni dia tunjuk lah, okay, bagaimana pergerakan market. Pergerakan market ni waktu tahun pertama seseorang tu angkat sumpah jadi presiden, dia akan naik sikit. Tapi menjelang tahun kedua dia akan drop dan jadi negatif. Okay, so sekarang ni kita macam dah tahun kedua Biden ni, so dia dah drop, dan menjelang tahun ketiga dia akan naik. Dan dekat tengah-tengah ni lah ada midterm election, di mana pada bulan November tahun ni akan berlaku midterm election. So fasa ni adalah fasa kemungkinan dia akan meroket lah, and then dia akan jatuh balik. Dia akan jatuh ni bukan jatuh loss, dia tak pergi negatif, dia masih positif, cuma pulangan dia rendah sedikit lah sampailah year 4. Lepas tu akan ada next presidential election. So ini adalah bagaimana pergerakan market di mana bila ada seseorang presiden yang dilantik. Okey, dan ni diambil data dari tahun 1945 sampai 2021. Okey, sampai 2021. Okey, so and lagi satu, ni market volatility lah. Samalah towards midterm election, market jadi sangat-sangat volatile. Okey, and then lepas election market jadi slow sikit. And then lagi, okay, so ni lah. So kalau tengok pulangan lah, market gain ni waktu biasa-biasa, waktu tak ada election, tahun yang tak ada election usually dalam 66%. Okay, gain lah. Tahun yang ada presidential election, ni yang nak tahu siapa presiden US ni, dia akan direkodkan dalam 71%. Okay, gain lah, stock market gain. Tapi time midterm election ni yang paling besar, 91% tuan-tuan puan-puan. Walaupun midterm election ni tidak sepopular presidential election, tetapi kalau tengok dari sudut market, memang midterm election boleh buat banyak duit lah. Okay, so ahli politik dia buat duit dengan jadi presiden ke, jadi YB ke dan sebagainya. Kita pun kena buat duit juga based on bila diorang bertanding. Okay, so kita jangan jadi naif tuan-tuan puan-puan. Kalau ada time kita boleh buat duit bila diorang dapat kuasa, kita buat duit. Sebab at the end of the day, macam US presiden ke atau siapa-siapa, kita pun nampak kan, lepas dapat kuasa je habis, ceroy, semua ke laut. Dia buat dasar apa semua ke laut. Okay, so now kalau kita tengok dekat US punya seat, okay, so US dia ada Senate and dia ada House lah. House ni macam Dewan Rakyat, Senate ni Dewan Senate ataupun Dewan Negara lah lebih kurang. So beza Senate dengan House ni, Senate ni dia punya bidang kuasa dia boring lah, macam benda-benda yang tak melibatkan duit, dan Senate lah yang buat macam perundangan ke, macam dasar negara dan sebagainya ke. So benda tu. House pula macam benda yang melibatkan duit, macam cukai dan sebagainya. Okay, so that's why ramai orang dia nak House ni, dia nak dapat kerusi dekat yang House ni berbanding dengan Senate, sebab boring kot kerusi Senate. Okay, tetapi of course Senate pun adalah dia punya kepentingan dia. Okay, cumanya sekarang ni Senate ni dia macam 50-50. Okay, dia ada 2 independent tapi dia orang pro Demokrat, which is warna biru, and Republican ni 50. Okay, so Dewan Senate ni macam 50-50, and dia orang pun akan ada 34 kerusi yang akan dipertandingkan. So then kita boleh tengok adakah akan ada perubahan ataupun tidak. House dia ada lagi banyak kerusi. Okay, sebab dia melibatkan daerah. Senate ni macam dia melibatkan negeri. Satu negeri akan hantar 2 wakil lah.
Yang ni pula melibatkan bukan daerah, apa kita panggil, kawasan parlimen lah, something macam tu lah okay. So House dia banyak Demokrat lah 221 kerusi, Republican ada dalam 208. Okay, so tak banyak beza tuan-tuan puan-puan. Okay, tak banyak beza. And then tarikh dia adalah pada November 8. Tarikh ni yang dari tadi orang duk tanya-tanya kan. So tarikh dia adalah pada November 8. So towards the election, tuan-tuan puan-puan perlu jangkakan akan ada pergerakan yang dahsyat dekat apa ni, pasaran kripto lah. Okey, sebab kalau pasaran saham affected, pasaran kripto pun akan affected. Okey, so of course akan ada pertembungan yang sengit antara kedua-dua pihak, which is Demokrat dan juga Republican. Dan ni just nak tunjuk lah so yang ni adalah ni adalah Senate, ni adalah House of Representative, and ni adalah siapa presiden. So ketiga-tiga benda ni adalah penting yang berada di bawah Kongres Amerika Syarikat. Okay, so kalau kita tengok macam ni, Joe Biden ni trifecta ni maksudnya ketiga-tiga ni didominasi oleh satu parti. So macam Donald Trump waktu mula-mula jadi presiden, semua Republican lah, Senate pun diorang pegang, House of Representative pun diorang pegang, presiden pun diorang pegang. Okay, dan sekarang Joe Biden bila baru jadi presiden ni pun nampaknya Senate ni saya tak pasti adakah bawah Republican atau Demokrat. Tetapi yang pasti Dewan Rakyat US ni parti Joe Biden pegang lah, which is the Democrat. Okay, dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, Senate ni yang jadi dia punya kepala adalah timbalan presiden Kamala Harris. Yang menjadi Speaker House of Representative adalah Nenek Nancy Pelosi. That is why Nancy kedudukan dia sangat-sangat penting. Okay, so kalaulah waktu midterm election dia kalah ataupun parti Republican pula, parti Demokrat kalah, Nancy akan kehilangan kerusi dia sebagai speaker. Kalau hilang kerusi speaker, aduh rugi tuan-tuan puan-puan, macam mana nak buat duit. Okay, so that's why dia sanggup bergadai nyawa untuk pergi ke Taiwan untuk menunjukkan bahawa dia adalah wanita yang berani. Ni sebab yang kedua. Sebab apa? Sebab nak bawa mesej politik. Sebab kita kena faham, kalau sesuatu dekat US ni nak tunjuk kuat, senang je, gaduh dengan China ataupun gaduh dengan Russia. Okay, so kalau dapat buat dua benda tu, dia akan dapat membangkitkan sentimen rakyat. Saya tak pastilah bahawa strategi ni akan berkesan ataupun tidak untuk midterm election ni. Okay, so that's why dia tak kisah, lepas dia buat lawatan Taiwan kena bantai, tak ada masalah. Janji dia dapat kekalkan kerusi dia sebagai speaker Dewan Rakyat US. Okey, inilah cerita sebenar yang mana media pun tak cover sebenarnya. Media US pun tak cover sangatlah. Diorang lebih cover tentang microchip deal dan sebagainya. Tapi saya always tengok kalau ahli politik tu buat apa, dia of course dia nak kekalkan kuasa, tetapi bagaimana dan sebagainya dan benda-benda tu bila kita tengok balik, inilah kedudukan dia yang dia nak kekalkan tuan-tuan puan-puan. Okey, so that's why Nancy ni sekarang ni dah sebab Joe Biden tak ada masalah. Joe Biden dia dah jadi presiden US. Dia tak akan digulingkan lah. Okey, dia akan tunggulah lagi 3 tahun, lepas tu okeylah korang dah tak nak aku kan. Okey, tak apa, aku pun dah sedap dah jadi presiden US. Okey, dah buat huru-hara. Okey, fine. Tapi Nancy ni tak. Nancy ni sekarang ni adalah waktu dia kena kekalkan kuasa. Kalau dia tak dapat kekalkan kuasa, Allah rugi tuan-tuan puan-puan. Dah lah suami dia pun baru burn duit beberapa ratus juta kan. So dia kena cover balik semua ni. Sebab dia lost sekarang tak apa, sebab dia kena dapatkan sokongan pilihan raya. Nanti waktu lepas pilihan raya dia dah jadi House of Speaker Dewan Rakyat, dan dia boleh dapat balik duit dia, tak ada hal. Okay, sebab kita kena faham
walaupun sistem US ni berbeza lah dengan Malaysia, okey. Presiden ni, walaupun dia presiden, dia tertakluk juga dengan Dewan Senat dan juga Dewan Rakyat. So kalau sesuatu dasar ni, especially dasar-dasar penting yang melibatkan duit, bila dia masuk dekat Dewan Rakyat US, yes, dia masuk Senat lah. Senat tu just untuk review, lepas tu dia bagi dekat Dewan Rakyat US. Dewan Rakyat US ni lah yang akan bincangkan dan juga luluskan akta ataupun bil atau apa-apa dasar lah. Dan lepas lulus, tugas presiden dia sign. Okay, lebih kurang macam tu lah kan. So kita pun faham dengan siapa ni, Biden ni memang nampak orang tua dah lemah dah. Saya pun tak tahu kenapa dia nak jadi presiden, tetapi yang masih bertenaga, yang nak buat banyak benda apa semua ni adalah Nancy Pelosi, just untuk kekalkan kuasa sebagai speaker. Okay, so itulah sedikit sebanyak pandangan on this particular, kenapa US ataupun Nancy ni nak sangat melawat Taiwan, dan juga apa efek yang akan berlaku sekiranya China menyerang Taiwan. Okay, so at the end of the day, kita mungkin akan tergugat sedikit lah kalau holders crypto ke kan. Mungkin kalau benda ni berlaku, mungkin akan ada efek sedikit. Tetapi perlu diingati, benda ni berlaku sebab Nancy Pelosi. Dia degil nak lawat Taiwan, nak bagi China marah dan sebagainya. So at the end of the day, kita semua akan rasa kesan dia. Tapi kita tak boleh buat apalah kan, sebab kita ni rakyat biasa, and dah lah rakyat Malaysia kan, tak ada apa-apa say pun pasal benda ni. Yang penting Nancy Pelosi dapat apa yang dia nak pada bulan November nanti. Okay, so itu saja sedikit sebanyak pandangan on isu ni, dan kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.